Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita sekali lagi dalam slot CDL Connecting.Learning Hands-on online session cluster IPG yang diadakan pada setiap petang Jumaat pukul 8.30 pukul 8.20 hingga pukul 9.30 malam. Seperti biasa, slot CDL Hands-on Cluster IPG ini akan dimulakan dengan snippet oleh Datuk Dr. Mahendra Singh dan seterusnya akan disusuli dengan slot pembentangan oleh pembentang yang kita jemput khas pada hari ini. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan kita mulakan dengan slot snippet oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Dipersilakan. Terima kasih dan kepada semua yang dapat bersama berada dalam musim cuti sekolah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sihat, dapat mengunjungi rumah saudara mara, ibu bapa dan sebagainya, adik-beradik, rakan. Make use of these holidays. So tuan-tuan dan puan-puan, topik saya pada hari ini, saya pernah juga bentangkan topik ini, tapi hari ini saya tambah lagi kerana saya dapati bahawa ini masa yang baik, masih lagi ada 2 minggu lagi dan kepentingan tentang baca untuk dapatkan ilmu. Leaders are readers. Leaders are readers. Yang berhormat Perdana Menteri kita memang terkenal sebagai seorang pembaca. Dan mengapa kita akan ketahui sebentar lagi why reading is so important. Kenapa ilmu itu sangat penting. Dan negara-negara yang maju di dunia dalam bidang pendidikan, umpamanya negara Finland, masyarakatnya banyak membaca. Banyak membaca. Lebih kurang setiap individu baca 12 buah buku setahun. So not all readers are leaders. Ramai orang yang baca, tapi but all leaders, kalau anda pemimpin sudah pastinya anda memang menjadi seorang pembaca, reader. Semalam dalam satu perjumpaan mesyuarat dengan yang berhormat menteri, dia tahu saya berminat tentang Finland dan sebagainya. Dia kata, Dr. Mahendra, there's a book tentang otonomi guru, dia kata, yang berhormat Menteri Pendidikan beli dan I'm going to look for the book now. Saya juga akan baca lah untuk lihat apa yang diperkatakan tentang otonomi guru. Ya. Memangnya satu tajuk dan aspek yang saya rasa penting ke hadapan dalam dunia pendidikan. The way forward dalam dunia pendidikan, otonomi guru, khususnya professional autonomy. Apa itu professional autonomy? So, tak kira lah whether all readers are leaders atau all leaders are readers. Bagi saya, all teachers are readers. Or all teachers should be readers. Siapa yang ada bersama dengan kita pada petang ini, you must become a reader. Apa jua jenis buku yang anda ingin nak baca, baca. Baca supaya kita boleh dapat satu inspirasi kadang-kadang, kita dapat ilmu dan sebagainya. Setiap individu itu, inspirasi yang ada pada kita daripada ilmu itu berbeza. How knowledge inspires us. Next slide, please. So, baru ni saya baca buku Uphill, The Journey of a Sikh Chinese Kampung Boy. Mereka daripada kawasan Melaka. Paula Singh, penulis dia. Dan saya minati buku-buku tentang especially biografi individu atau kehidupan mereka. Umpamanya satu buku lagi yang banyak memberi inspirasi pada saya ialah The Driver's Son, iaitu pengasas kepada syarikat Sapura. Macam mana dia bermula dan apa yang mereka lalui. Dan kadang-kadang kita boleh kaitkan kehidupan kita sendiri dengan perkara yang mereka lalui juga.
Yang terbaik saya lihat daripada yang satu perkara yang menyahut jiwa saya daripada buku Uphill, The Journey of a Sikh Chinese Kampung Boy, ialah macam mana pada tahun 50-an dan 60-an begitu sukarnya untuk mempunyai kuasa nak beli, the power to buy, kerana tak ada duit. Zaman yang berbeza. Dan bagaimana mereka sebagai satu keluarga, Ola Seng, ya, sebagai satu keluarga, 5 lelaki, 5 perempuan dalam keluarga itu, 10 orang anak, mencari surat khabar yang terbuang supaya boleh dapat ilmu daripada surat khabar, macam orang lipat nasi lemak, untuk cari keratan-keratan di situ untuk baca supaya boleh dapat ilmu. Begitu sukarnya dapat ilmu. Sehingga satu hari datang 2 orang guru yang sewa bilik di rumah mereka, guru yang buat praktikal, dan dalam proses mereka tinggal di situ, mereka dapat mempengaruhi ibu bapa mereka untuk belikan surat khabar setiap hari. Dan pada masa itu, harga surat khabar ialah 15 sen. Hari ini 15 sen, kanak-kanak kalau lihat di atas lantai 20 sen pun tak angkat kadang-kadang, ya. Tinggal aja di situ. Tapi masa itu 15 sen untuk beli surat khabar. Daripada masa itu mereka diberi nasihat kepada ibu bapa, maka ibu bapa mereka rasa, oh, boleh invest dalam 15 sen sehari untuk dapatkan surat khabar. Saya hanya ambil satu contoh, tapi dalam penulisan itu ada banyak perkara-perkara. Dan saya rasa banyak juga buku lain yang saya baca, saya suka kerana ada nasihat, ada nilai yang kita selalu boleh ambil daripada ilmu yang kita atau maklumat yang kita dapat daripada bacaan kita. Ini tambahan kepada penyampaian saya yang sebelum ini. Harga buku ni RM40, saya bukan nak promote ke apa, tapi selalu saya buku saya pun saya tak beli yang mahal-mahal. Yang penting itu ialah the knowledge ini, ya. Ada buku yang ya memangnya 100 lebih, kalau tengok kita rasa ada something daripada buku itu yang anda perlukan, then you will go for it. Money is not the criteria, ya. Okay, next slide please. So apa kelebihan ni, ya? Nak baca buku Dr. Mahinder ni asyik cakap pasal buku, ilmu. Gain a competitive advantage by reading. Read at least 1 hour per day dalam bidang yang anda rasa anda nak ceburi. Kalau anda guru matematik, anda nak belajar apa juga tentang cara nak menjadi seorang guru matematik yang hebat. Contohnya, 1 hour a day will translate into approximately 1 book a week. Sejam sehari, sebuah buku seminggu. 1 book a week will translate into approximately 50 books over the next 12 months. Dalam setahun, 50 buah buku. Boleh pinjam daripada pusat sumber, boleh pinjam daripada rakan, tapi jangan lupa nak pulangkan balik. If you read an hour a day, 1 book per week, you will be an expert in your field within 3 years. Saya ulang semula sekali lagi. If you read an hour a day, 1 book per week, you will be an expert in your field within 3 years. Through continuous learning, you will be a national authority in 5 years. Anda akan jadi orang yang menjadi pakar rujuk dalam 5 tahun. Lebih lagi, you will be an international authority in 7 years. Saya ulang semula sekali lagi. Through continuous learning, you will be a national authority in 5 years. You will be an international authority in 7 years. So carilah ilmu tu, carilah buku untuk pembelajaran. Invest in continuous learning, the next point.
Spend 3% of your salary or whatever you earn on your own professional and personal development. Kalau gaji kita RM3,000, RM30 kita belanja untuk pembangunan profesional kita. Kalau tak cukup 3% dalam sebulan, simpan untuk bulan berikut, maka dia jadi RM60. And you will use that for your own development. Sometimes a single insight, a single article written by a specialist in your field can change the direction of your career. Anda selalu dengar saya kata pada penghujung penyampaian saya, baca makalah atau jurnal dan sebagainya. Kadang-kadang banyak kita baca ya, 10 muka surat. Tapi ada 2 perkara daripada 10 muka surat itu membawa satu insight, satu pembukaan kepada minda kita. Tapi yang penting, the more ideas that you expose to yourself to, the more likely you will expose yourself to the right idea at the right time. Tak tahu idea apa anda akan datang pada masa yang tertentu. So carilah idea itu. Get that idea. Untuk pembangunan peribadi melalui pakar, melalui ada interaksi profesional dengan pakar dan juga kursus, hadiri kursus dan baca buku yang ada practical information supaya anda boleh bawa peningkatan kualiti dalam kerja dan mendapat satu kelebihan kompetitif. Ilmu itu akan sudah pastinya meletakkan anda di satu tahap, satu tangga yang berbeza. Dan bagi seorang guru, kita tidak boleh tinggalkan ilmu. Ilmu ini sebati dengan jiwa kita. Ilmu ini sebati dengan DNA kita. Kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas saya sebut, bila kita dilatih, kita sentiasa buat assignment dan sebagainya. Tapi ilmu yang kita terima pada tahun 2000, sekarang dah 20 tahun lebih. Maka kita perlu cari ilmu yang baru. Ilmu yang boleh membawa satu pembaharuan kepada cara pemikiran kita. Next slide, please. So, jangan lupa formula kita untuk hari ini. Sorry, Tuan ni boleh balik ke slide yang read 1 hour per day, 1 book a week, 50 books a year, and become an expert in your field in 3 years. Saya guarantee you will become an expert. Dengan ilmu amal yang diamalkan dalam bilik darjah dan di sekolah, campur dengan bacaan anda, you will become the expert. Bukan expert dari perspektif teori saja, tapi juga dari perspektif pengamalan. Because you are working as a teacher. Tugas anda sebagai seorang guru. Next slide, please. So ingat, Harry S. Truman, the 33rd President of the USA, sebut, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Tapi bagi saya, semua yang ada bersama saya pada hari ini ada 181 orang sekarang. 181 orang ni sudah pastinya akan jadi that reader, pembaca untuk meneroka ilmu yang baru. Bagi seorang pemimpin, bagi seorang PGB, pengetua guru besar, jangan lupa anda berdiri depan guru-guru anda setiap minggu dalam perhimpunan mingguan, dalam mesyuarat dan sebagainya. So anda harus sampaikan ilmu-ilmu baru. Kita tidak boleh jadi individu yang sampaikan perkara yang kita sudah sampai, benda yang sama kita sampaikan setiap minggu. So, bawa satu pembaruan. Kalau cikgu bertugas pada minggu itu, datanglah dengan 5 atau 6 ayat yang anda akan sampaikan kepada murid anda, kepada rakan-rakan lain yang dengar bersama, ilmu yang baru. Ilmu yang anda rasa kalau dikongsikan akan terbenam dalam sanubari murid-murid dan rakan guru kita.
kita sentiasa kena jadi role model. Supaya kita boleh meneliti dan meneroka idea dan ilmu baru. Kita boleh menyoal dan mencabar perspektif dan amalan semasa dalam adab yang terpuji. Bukannya jadi penyoal kerana kita sudah baca 2 buah buku, maka kita nak tunjuk-tunjukkan kita sudah baca 2 buah buku. Itu tidak hasratnya. Hasratnya kita ada ilmu. Kalau ilmu kita boleh membawa satu tanda soal kepada apa yang kita sedang bincangkan atau kita sedang dengar, itu adalah perkara yang penting bagi pembangunan institusi. Kita tidak boleh jadi yes man sahaja. Kita menyoal dan mencabar perspektif dan amalan dalam adab budaya ilmu yang terpuji. So kita kedua poin yang terakhir iaitu pemangkin sebagai refleksi ya ilmu ni. Dan kalau kita dah baca, kita habiskan sebuah buku, kita rasa kita rasa some sense of enjoyment ya setelah kita baca. Okay, next slide please. Sebelum kita terputus semula. Saya sebut tentang negara yang hebat seperti Finland. Masyarakat di Finland pinjam 68 juta buku pada tahun 2017 atau 2018. So, ingat mereka daripada banyak perkara yang diminta kepada mereka, mereka kata, masyarakat Finland kata yang nombor 1 dia nak air yang bersih, nombor 2 dia nak libraries. Itu permintaan yang kedua. Bukan highway, bukan kereta api laju dan sebagainya. Itu masyarakat mereka. And they have a very new library di Helsinki yang dipanggil Ode. So, ingat, bila saya rasa bosan, saya akan baca buku. Sepatutnya orang kata bila saya rasa bosan, saya pergi ke IOI Mall ke dan sebagainya. So, tapi ini daripada satu poster yang saya pernah lihat di IAB dulu, Pusat Sumber IAB, bila saya rasa bosan, saya akan membaca. When I'm bored, I read a book. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bahawa ilmu itu penting dan asisten saya akan bacakan ayat-ayat terakhir. If a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training wheels of the minds. Okay, thank you. Asisten saya sudah bacakan. So remember, buku adalah beban latihan untuk minda. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. So, bila kita baca buku, kata Jumpa Lahiri, seorang pengarang yang terkenal, that's the thing about books. They let you travel without moving your feet. Anda boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Saya ucapkan pada Datuk Dr. Mehander atas perkongsian yang bertajuk Leaders are Readers. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Mehander sebentar tadi, ya, perkongsian yang menarik, ya, berkenaan dengan penerokan ilmu. Ya. Mudah-mudahan ia dapat memberikan manfaat. Kita boleh ambil iktibar daripada perkongsian sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan slot pembentangan oleh pembentang kita pada kali ini, iaitu Dr. Azhar bin Ibrahim. Dr. Azhar bin Ibrahim ada di talian, ya? Hello, Dr. Azhar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Okey, baik. Pertama saya ucapkan terima kasihlah, ya, kepada Dr. Azhar bin Ibrahim
di atas kesudian bersama-sama kita berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini, pada malam ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Azhar, saya akan bacakan seberingkas latar belakang Dr. Azhar. Baik, Dr. Azhar Ibrahim merupakan pensyarah kanan akademik grade DG 54 di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru, Kelantan. Mempunyai pengalaman yang lama dalam perkhidmatan, iaitu 26 tahun, dan kepakaran beliau adalah dalam bidang bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu. Dari segi pendidikan, kepakaran bidang PhD beliau adalah berkaitan dengan filem-filem arahan dan lakon oleh P. Ramlee, rasa fenomenologi dalam filem-filem arahan dan lakonan oleh P. Ramlee. Selain daripada itu, Dr. Azhar ini aktif menulis. Beliau, hasil penulisan beliau telah diterbitkan dalam Jurnal Bahasa dan Sastra IPG Kampus Kota Baru, dan juga dalam beberapa proceeding seperti proceeding UMK Universiti Malaysia Kelantan. Kemudian kita ada dalam jurnal International Journal of Creative Futures and Heritage, dan banyak lagi lah dan juga yang saya ingin highlightkan sini, beberapa kajian yang berkaitan dengan pendidikan bahasa, iaitu seperti keupayaan membaca murid-murid orang asli di Gua Musang, Kelantan, dan juga kajian berkaitan dengan keupayaan membaca murid, khususnya murid orang asli di Pantai Timur, dan juga beliau terlibat dalam modul pemantapan tata bahasa Melayu IPG Kampus Kota Baru. Jadi kita sama-samalah mendengar perkongsian malam ini daripada Dr. Azhar bin Ibrahim. Jadi saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Dr. Azhar untuk membuat perkongsian beliau. Dipersilakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi bin Madawi dari IPG Kampus Ipoh. Baik, tajuk perkongsian pada malam ini yang sama-sama kita nak kongsi ialah kemahiran menulis berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu KSBM. Baik, kemahiran dalam bahasa Melayu terbahagi kepada 4, iaitu kemahiran mendengar, yang kedua kemahiran bertutur, yang ketiga kemahiran membaca, dan yang keempat kemahiran menulis. Keempat-empat kemahiran semua pendengar, semua penonton sudah arif dan tahu bahawa dalam mata pelajaran bahasa Melayu, kemahiran-kemahiran ini sering ditekankan kepada murid-murid dan kepada para pelajar di IPG, khususnya untuk mempunyai kecekapan ataupun kompetensi bahasa mengikut kemahiran-kemahiran yang digariskan. Tapi pada malam ini saya hanya tekankan kemahiran menulis sahaja. Baik, kemahiran menulis merupakan satu kemahiran tinggi yang kompleks yang melibatkan minda, iaitu kita akan menggunakan minda kita untuk menyampaikan buah fikiran. Dan kemahiran menulis juga melibatkan psikomotor, iaitu kita akan menggunakan tangan ataupun jari-jari untuk menggerakkan pensel ataupun pen untuk melukis ataupun melakar
huruf-huruf untuk menghasilkan satu ayat, satu perenggan, satu wacana dan akhirnya satu artikel untuk sama-sama dikongsi kepada masyarakat. Baik, kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang paling sukar kalau kita bandingkan antara kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca. Dan kemahiran menulislah kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai oleh semua pengguna bahasa Melayu. Baik, dalam kerangka standard bahasa Melayu, KSBM, kemahiran menulis dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama iaitu peringkat asas, peringkat yang kedua peringkat pertengahan, peringkat yang ketiga ialah peringkat yang tinggi. Peringkat asas ialah peringkat pada biasanya murid-murid pada tahap ini hanya dapat menguasai kosakata ataupun menghasilkan ayat yang ringkas ataupun ayat-ayat berkenaan dengan diri mereka sahaja. Dan pada peringkat pertengahan, pada masa ini, para pengguna bahasa Melayu sudah pun dapat menghasilkan ayat dan menghasilkan wacana dan penulisan itu telah pun ada struktur. Dan pada peringkat yang lebih tinggi, lebih menekankan kepada aspek budaya, bahasa, kesantunan bahasa dan sebagainya. Baik, kita lihat peringkat asas satu persatu, peringkat pertengahan dan peringkat tinggi. Peringkat asas dalam kerangka standard bahasa Melayu, pengguna mampu menghasilkan ayat mudah, kurang menarik dan penulisan kurang berstruktur. Baik, dari tiga komponen yang terdapat dalam peringkat asas itu dari segi kosakata, ayat dan struktur. Dari segi kosakata, para pengguna bahasa Melayu hanya mampu menulis perkataan-perkataan ataupun perkara yang berkaitan dengan diri mereka sahaja. Selain itu, mereka bila pada peringkat asas ini juga, mereka juga mampu menghuraikan persekitaran mereka berkaitan dengan jiran-jiran. Yang pada peringkat asas, ayat biasanya ayat yang dihasilkan oleh pengguna bahasa Melayu pada peringkat ini hanya menghasilkan ayat mudah, iaitu ayat tunggal yang punya struktur, yang mempunyai pola frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa sendi dan frasa nama, frasa nama. Dalam peringkat asas. Dan pada peringkat ini struktur ayat ataupun cara menulis dari segi strukturnya tidak tersusun, mungkin ada isi, mungkin tak ada pengenalan dan mungkin ada isi dan tak ada penutup. Itu ialah bagaimana peringkat asas pengguna hanya mampu menghasilkan ayat mudah, kurang menarik dan penulisannya kurang berstruktur. Baik, pada peringkat pertengahan dalam kemahiran menulis, peringkat pertengahan ini melibatkan komponen kohesi dan koheren, format penulisan dan perenggan yang berkesan. Kohesi ialah tautan dan koheren ialah kesinambungan. Maka pada peringkat ini, pengguna bahasa Melayu boleh menghasilkan ayat dan mempunyai kohesi dan koheren yang jelas. Dan pada masa yang sama, pada peringkat pertengahan, pengguna bahasa Melayu juga mampu menghasilkan penulisan yang berformat maupun penulisan yang tidak berformat. Mungkin pada masa ini, pengguna bahasa Melayu boleh menghasilkan karangan surat rasmi, karangan surat tidak rasmi, mungkin boleh menghasilkan laporan, mungkin boleh menghasilkan format ucapan dan sebagainya.
Dan pada peringkat pertengahan, pengguna bahasa Melayu boleh menghasilkan perenggan dengan berkesan. Iaitu sudah ada struktur dari segi pembukaan, pengenalan, isi dan ada penutup. Dan pada peringkat pertengahan, mereka para pengguna bahasa Melayu sudah mampu menghasilkan perenggan yang berkesan untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Kita beralih kepada kemahiran menulis peringkat tinggi yang melibatkan komponen gaya bahasa, laras bahasa, bahasa berbudaya dan kesantunan bahasa. Baik, pada peringkat ini, penulisan pengguna bahasa Melayu sudah pun boleh memasukkan gaya bahasa yang mempunyai pelbagai gaya bahasa. Mungkin ada gaya bahasa perbandingan, mungkin ada peribahasa, bahasa-bahasa yang indah dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, dalam laras bahasa, pengguna bahasa Melayu yang mampu menguasai kemahiran penulis peringkat tinggi boleh mengenapasti ataupun menghasilkan laras bahasa mengikut bidang-bidang yang mereka hasilkan penulisan. Contohnya dalam bidang sejarah, laras bahasanya lebih kepada bahasa sejarah. Dan jika mereka menulis bidang sains, laras bahasanya lebih kepada kosakata lebih kepada sains. Dan jika ada yang menulis dalam bidang matematik, jadi laras bahasanya lebih kepada bahasa matematik. Dan dalam kemahiran menulis peringkat tinggi juga, bahasa berbudaya begitu dititik beratkan. Bagaimana pengguna bahasa Melayu yang mampu menguasai kemahiran menulis peringkat tinggi ini boleh menggunakan bahasa dengan begitu baik mengikut budaya masing-masing. Bahasa budaya ada dimasukkan juga kesantunan bahasa, bagaimana mereka boleh menggunakan panggilan hormat, panggilan sapaan kepada pengguna ataupun kepada mereka yang membaca artikel yang dihasilkan dalam kemahiran menulis peringkat tinggi. Jadi kemahiran menulis peringkat tinggi ini melibatkan komponen yang melibatkan gaya bahasa, laras bahasa, bahasa budaya dan kesantunan berbahasa. Tidak ramai yang mampu untuk menghasilkan kemahiran ataupun menguasai kemahiran menulis peringkat tinggi kerana keempat-empat komponen ini yang dititik beratkan dalam kerangka standard bahasa Melayu. Baik, penentuan tahap dan aras kemahiran menulis. Tahap kemahiran menulis dalam kerangka standard bahasa Melayu dibahagikan kepada 6, iaitu sangat terbatas, terbatas, memadai, memuaskan, cekap dan paling cekap. Kalau kita lihat pada awal tadi, kita ada peringkat kemahiran, iaitu peringkat kemahiran asas, peringkat kemahiran peringkat menengah dan peringkat kemahiran peringkat tinggi. Dalam setiap peringkat itu kita ada pula tahap kemahiran menulis yang kita bahagikan kepada 6, iaitu sangat terbatas, terbatas, memadai, memuaskan, cekap dan paling cekap. Baik, kalau dalam peringkat tadi kita ada asas, pertengahan dan tinggi. Ini kerangka standard bahasa Melayu. Kita lihat bagaimana di peringkat sangat terbatas, pengguna bahasa Melayu hanya berupaya untuk menyatakan perihal dan keluarga dengan menggunakan simbol perkataan frasa mudah dan lazim. Kalau kita rujuk kepada kemahiran menulis
peringkat standard bahasa Melayu untuk kemahiran menulis. Jadi pada peringkat ini, pengguna hanya berupaya untuk menulis perihal diri, menulis perkara yang berkaitan dengan diri, keluarga, dengan menggunakan simbol atau perkataan dengan frasa mudah dan lazim. Maksudnya frasa mudah dan lazim iaitu frasa-frasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan seharian. Mungkin pada peringkat ini murid-murid darjah 1 ataupun darjah 2 hanya mampu menulis perkataan tentang diri mereka, tentang keluarga mereka, tentang ibu, tentang ayah, tentang hobi mereka dan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka yang paling dekat dengan mereka. Itu peringkat asas yang satu, iaitu tahap yang sangat terbatas. Dan peringkat tahap yang kedua iaitu terbatas, masih lagi dalam peringkat asas, iaitu pengguna bahasa Melayu pada peringkat ini berupaya untuk menulis tentang perihal kejiranan. Menulis tentang perihal kejiranan dan aktiviti harian dengan menggunakan kata hubung, ayat mudah dan lazim untuk berkomunikasi. Tapi dalam peringkat sangat terbatas tadi, mereka hanya mampu menyatakan peribadi, diri dan keluarga tanpa menggunakan kata hubung lagi. Tapi bila dah masuk peringkat yang tahap yang kedua, tapi masih lagi dalam peringkat asas, mereka mampu dah menggunakan kata hubung, ayat mudah dan lazim untuk berkomunikasi. Mungkin pada peringkat ini mereka boleh menggunakan saya dan ibu, ayah dan ibu. Ayah dan maksudnya mereka dah menggunakan kata hubung gabungan. Pada peringkat inilah kalau murid-murid darjah 1, darjah 2 pada peringkat asas itu pada tahap sangat terbatas dan terbatas ini mereka boleh menulis ayat ataupun menghasilkan satu perenggan ataupun menghasilkan satu wacana. Tapi terbatas tentang diri mereka dan keluarga mereka serta perihal-perihal yang berkaitan dengan kehidupan aktiviti harian mereka serta jiran mereka sahaja. Baik, kita lihat pada peringkat pertengahan itu tahap 3 memadai dan tahap 4 memuaskan. Pada masa ini ataupun pada peringkat ini, pengguna bahasa Melayu berupaya untuk menyampaikan maklumat berdasarkan teks yang lazim dan diminati dengan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Maksudnya pada peringkat ini dalam kemahiran menulis, pengguna bahasa Melayu sudah mampu menghasilkan ataupun menyampaikan ataupun untuk menghasilkan satu perenggan atau menghasilkan satu wacana menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Maksudnya pelbagai jenis ayat itu termasuk dah ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan sebagainya, dan ragam ayat mungkin ada ayat aktif dan ayat pasif. Pada peringkat inilah kita lihat biasanya murid-murid ataupun kalau di sekolah rendah mungkin dah sampai ke murid-murid tahun 5 ataupun tahun 4. Mungkin ada juga tahun 3 yang sudah mencapai tahap ataupun tahap memadai. Baik, kita lihat tahap memuaskan, iaitu pengguna bahasa Melayu pada peringkat ini berupaya untuk merumuskan idea berdasarkan perbincangan dan teks yang kompleks dengan menggunakan larah bahasa dan wacana secara bertata susila. Maksudnya pada peringkat 4 ini, pengguna bahasa Melayu sudah dapat menulis dengan menghasilkan teks yang kompleks dengan menggunakan laras bahasa dan wacana yang secara bertata susila. Baik, itu saya jelaskan bagaimana peringkat kemahiran bahasa Melayu dalam kerangka standard, peringkat asas dan peringkat pertengahan. Baik, kita beralih pada peringkat tinggi. Pada peringkat tinggi, kita lihat bagaimana peringkat yang kelima, iaitu tahap yang kelima dalam peringkat tinggi, iaitu cekap.
berupaya untuk menilai maklumat daripada pelbagai bahan dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Itu mereka boleh menghasilkan satu perenggan dengan berkesan dan ada bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu yang berbudaya. Dan kita lihat yang paling tinggi itu sangat cekap. Tahap yang paling tinggi, tahap 6, itu pengguna bahasa Melayu dari segi kompetensinya berupaya untuk menjana idea baharu berdasarkan bahan yang mengandungi maklumat kompleks dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Maksudnya pada peringkat ini, pengguna bahasa Melayu yang dapat menguasai kemahiran menulis peringkat sangat cekap berupaya ataupun menghasilkan karangan yang mempunyai bahasa yang berbudaya, kesantunan bahasa, kesopanan dan sebagainya yang disatukan dalam satu wacana dan menghasilkan satu artikel untuk dibaca oleh pengguna-pengguna yang lain. Baik, sebelum saya pergi kesimpulan, saya ingin kongsi saya nak share satu lagi. Boleh, Dr. Hadi? Boleh. Silakan. Baik, ni huraian tahap 1 kemahiran menulis. Kita tengok daripada tahap 1, kita ada aras 1, aras 2, aras 3, aras 4, aras 5 untuk tahap 1 saja kemahiran menulis. Jadi pada tahap ini, murid-murid ataupun pengguna bahasa Melayu hanya mampu menyenaraikan, memadankan, mengenapasi, memilih dan memerihakan serta menakrifkan cerita mengikut urutan dengan menggunakan bahasa dan olahan. Itu kemahiran menulis tahap 1 yang tadi kita lihat secara umum. Ini adalah deskriptor tahap kemahiran menulis tahap 1 secara jelas. Dan kita lihat bagaimana kemahiran menulis untuk tahap 2. Mereka boleh menulis cerita berkaitan dengan perihal kejiranan dan aktiviti harian menggunakan ayat mudah, ayat lazim, menulis cerita mengikut urutan dan menggunakan kata hubung, menulis sesuatu perkara yang mengandungi maklumat secara berstruktur dengan menggunakan kata hubung, ayat mudah dan lazim. Dan tahap 2 kemahiran menulis, kita ada aras 1 hingga aras 6. Itu pada aras 1, pengguna bahasa Melayu berupaya untuk mengemukakan sesuatu perkara melalui penulisan cerita tentang perihal kejiranan dan aktiviti harian menggunakan ayat mudah dan lazim. Dan begitu juga dengan aras yang kedua, mereka berupaya untuk mewajarkan sesuatu perkara melalui penulisan tentang cerita perihal kejiranan. Dan aras ketiga, mereka berupaya untuk menerangkan sesuatu perkara melalui penulisan cerita masih lagi tentang kejiranan. Sama juga yang keempat, membuat inferan, dan yang kelima mentaksir dan merumus, tapi semuanya berkaitan dengan kejiranan sebab ini adalah tahap 2 kemahiran menulis dan peringkat yang terbatas. Yang tadi sangat terbatas, yang ini yang terbatas. Dan kita lihat bagaimana huraian deskriptor untuk kemahiran menulis tahap 3. Mereka mampu menulis sesuatu perkara yang diminati atau lazim menggunakan pelbagai ayat. Maksudnya mereka boleh menulis sesuatu yang diminati yang mengandungi idea dan hujah yang logik secara berstruktur menggunakan pelbagai ayat, menulis cerita tentang suatu perkara yang diminati atau lazim dengan menggunakan pelbagai ayat. Kita ada aras 1 dan sehingga aras 6. Di sini mereka mampu menyaring maklumat dengan menggunakan pelbagai ayat, dan mereka juga aras yang kedua mampu menghubungkan maklumat dengan pelbagai ayat, dan yang aras ketiga mampu mengklasifikasikan idea dan hujah yang logik. Yang keempat, mereka boleh berupaya menulis meneroka idea dan hujah yang logik secara berstruktur dengan menggunakan pelbagai ayat. Di sini kata kuncinya pelbagai ayat, dan mereka boleh menulis sesuatu secara berstruktur. Sebab ini dah masuk
tahap yang ketiga dalam peringkat asas. Kita lihat tahap yang keempat, kemahiran menulis. Okey, menulis pelbagai teks menggunakan laras bahasa tertentu secara bertata susila, dan mereka menulis pelbagai teks menggunakan teknik dan gaya bahasa tertentu secara bertata susila, dan mereka boleh menulis rumusan berdasarkan teks mengikut yang kompleks mengikut turutan. Okey, di sini kita ada tahap 4, itu aras 1 sampai aras 6. Okey. Dan kita lihat tahap yang 5 dan yang ke-6, okey, bagaimana mereka boleh menulis bahan prosa atau kreatif, menulis bahan prosa yang kreatif, dan mereka boleh menggunakan bahasa budaya, bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Dan kita lihat yang paling tinggi itu tahap 6, kemahiran menulis. Mereka mampu menulis pelbagai bahan yang kompleks, okay, dalam sesuatu wacana yang utuh yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Bahasa Melayu tinggi dan berbudaya menulis bahan yang kompleks daripada pelbagai tema dalam sesuatu wacana yang utuh yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Dan mereka juga mampu menulis bahan yang kompleks daripada pelbagai bidang dalam pelbagai wacana yang utuh yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan budaya. Dan kita ada aras 1 hingga aras 6. Ini adalah tahap-tahap dalam kemahiran menulis berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu. Kita boleh teruskan dengan sesi Q&A lah. Saya ingat kita buka soalan kepada sidang penonton yang ada di talian sekarang. Boleh? Ya. Boleh bukakan soalan secara terus, ya. Ataupun boleh type soalan pada bahagian chat, pada ruangan chat tadi. Sebenarnya KSPM ni atau kerangka standard bahasa Melayu ni merupakan perkara baru ni, ya. Jadi saya fikir ini ruang dan peluang. Sementara kita berjumpa dengan orang yang betul-betul pakar dalam kerangka standard ini, ya. Jadi gunakan ruang dan peluang ini untuk bertanya secara terus kepada pakar kita pada hari ini, ya. Okey, saya teruskanlah kalau ada soalan, baru saya itu. Okey. Baik, dalam kajian yang kami buat berdasarkan kerangka standard ni di Gua Musang, di Pahang, di Temerloh, di Gua Musang, Gua Musang, Jeli, Pahang, Temerloh dengan Pekan. Okey, Temerloh dengan Pekan, dan kita dapati bahawa sebahagian besar murid-murid orang asli yang tingkatan 4 dan tingkatan 5 hanya mampu menguasai dari segi kecekapan, kompetensi bahasa mereka, kemahiran menulis berdasarkan kerangka standard, mereka hanya berada di tahap 3 dengan tahap 4. Okay? Tahap 4 hanya 10% dan sebahagian besarnya tahap 3 lah. Mereka boleh mampu menulis dengan baik karangan dan sebagainya, tapi dari segi struktur ataupun dari segi kosakatanya masih lagi pada tahap yang rendah. Itu dapatan. Saya ada bahan-bahan tu lupa nak naikkan sekali tadi. Okay? Biasanya kena buka dulu baru kita boleh share. Baik, dalam konteks kerangka standard bahasa Melayu, kemahiran menulis kita kategorikan tadilah pada peringkat asas, pada peringkat pertengahan dan pada peringkat tinggi. Dan rata-rata, kalau kita lihat ujian pencapaian, ujian penguasaan bahasa Melayu guru yang berlangsung pada tahun lepas pun, sebahagian
besar guru-guru yang mengambil ujian itu mereka tak mampu pun untuk berada pada peringkat yang tinggi. Okay? Mereka hanya mampu berada pada peringkat paling tinggi pun rasa 5. Okay? Yang ramainya pada peringkat 4, 3 dan ada juga pada peringkat 2 kalau tak silap saya dengan data yang ada pada hari itu. Baik, kita buka soalan kalau ada. Anissa ke, Ain ke? Okay, saya buka pada sidang penonton yang ada di talian untuk bertanya. Kalau tak dapat cara terus boleh bukakan soalan pada ruangan chat. Nanti saya tolong bacakan. Yang ni saya buat kajian, okay, untuk kerangka standard ni, okay. Tengok dia punya kesalahan. M huruf besar, okay. Mereka juga saling membantu mengeratkan salah, okay. Ni tengok menulis rangsangan gambar tunggal, okay. Ni murid-murid yang dapat menghasilkan tulisan dengan gambar yang baiklah, saya ambil yang baik. Okay. Pak Abu sedang menyabit rumput dan mengumpulkannya. Okay. Maksudnya boleh guna. Okay. Ni rangsangan mulai gambar bersiri, mereka boleh tulis karangan berdasarkan gambar, okay, yang baik. Itulah contoh yang kita dapat. Okay. Maksudnya bukannya senang untuk menghasilkan karangan yang baik seperti kita nak sampai tahap yang paling tinggi. Okay. Baik, Doktor. Kita ada satu soalan dari apa nama ni, Syaza dia tanya, Assalamualaikum Doktor, saya nak bertanya kesejajaran. Dia nak tanya kesejajaran antara KSSM dengan KSPM. KSSM ni apa, di kerangka standard sekolah menengah ke? Mungkin macam tu ke? KSSM dengan KSBM. KSBM ni kita, kalau ikut malam ni, kita adalah kerangka standard bahasa Melayu. Jadi saya baca penuh ni. Dia nak tanyakan kesejajaran antara KSSM dengan KSBM masih ada atau berlainan, dia kata. Untuk kemudian menulis saja. Baik, kita boleh jelaskan ni, Doktor, Okey, terima kasih kepada Syaza yang bertanya. Saya nak bertanya kesejajaran KSSM dengan KSBM masih ada atau berlainan untuk kemahiran menulis saja. KSSM iaitu kurikulum standard sekolah menengah. Kurikulum standard sekolah menengah. Kalau KSSR kurikulum standard sekolah rendah. Baik. Ini ialah kurikulum. Okay, kurikulum, dan KSBM ialah kerangka. Okay. Dari segi kesejajarannya hanya dari segi kemahiran saja. Okay. Kemahiran dalam KSSM ada kemahiran mendengar bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Dalam KSBM kemahiran itu ada. Baik, dari segi kesejajarannya, dari segi KSSM kita nak guna untuk sekolah menengah, dan KSBM kita nak guna untuk seluruh pengguna bahasa Melayu. Okay. Dari segi kesejajarannya hanyalah dari segi kemahiran. Tapi dari segi isinya memang jauh berlainan. Sebab kerangka standard ialah satu kerangka yang menjadi rujukan kepada pengguna bahasa Melayu untuk mengukur dari segi tahap dan kompetensi kemahiran berbahasa pengguna bahasa Melayu masing-masing. Kena faham bahawa kurikulum standard sekolah menengah lebih kepada kurikulum yang ada di sekolah. Dan kerangka standard ialah kerangka yang menjadi rujukan. Kalaulah
KSSM itu dibuat ataupun dihasilkan merujuk kerangka standard bahasa Melayu, barulah ada kesejajarannya yang lebih tepat. Boleh terima Saza? Okey, Saza ya. Tadi Saza dah. Okey, dia kata boleh. Dia kata boleh. Baik, saya Chandra, kita buka lagi lah soalan ya. Kita ada masa lagi ni ya. Buka lagi sesi pada sesi Q&A. Kalau dapat satu atau dua soalan lagi. Boleh Doktor, terima kasih. Okey. Sebab rasa pelajar-pelajar IPG pun mereka masih lagi tak faham ataupun tak tahu bahawa KSSM dan KSBM itu sesuatu yang berbeza. Okay? Sejajarnya dari segi kemahiran saja, tapi dari segi kerangka dan kurikulum itu memang jauh berbeza lah. KSBM tu kerangka, yang tadi kurikulum. Yang kerangka ni tempat orang rujuk. Apa nama ni, kita kalau bahasa Melayu ni kita KSBM, kalau bahasa Inggeris tu kita ada CEFR. Ya, common European punya lah ya, yang Eropah punya tu. Kita bukalah soalan kepada pelajar ataupun ada cikgu-cikgu di sini ya, yang nak dapatkan kesempatan ya. Jadi sementara orang lain tanya tu, mungkin Dr. Azhar boleh kongsi dengan audien potensi KSBM itu sendirilah ya, dalam bidang pendidikan kita, khususnya di sekolah ya. Macam mana dia punya future itu ya? Masuk Dr. Hadi apa? Potensi sejauh mana kesignifikan ataupun kepentingan KSBM ini dalam konteks pelajar-pelajar ataupun guru-guru di sekolah nanti. Baik, terima kasih kepada moderator yang bertanya. Baik, dari segi kebolehupayaan kerangka standard bahasa Melayu menjadi rujukan kepada guru-guru dan menjadi rujukan kepada masyarakat Malaysia maupun masyarakat di luar Malaysia, okay, dari segi penggunaan bahasa Melayu. Sebab kita kerangka standard ini adalah sebagai satu kerangka ataupun satu rujukan yang boleh dijadikan sebagai satu sandaran untuk kita mengukur kemahiran kecekapan berbahasa pengguna bahasa Melayu. Di sekolah sekarang pun kerangka standard sudah dimasukkan dan bukan dimasukkan maksud saya, maksudnya telah dirujuk, telah dijadikan sandaran sebagai membina soalan-soalan perpiksaan SPM, mungkin soalan PT3 dan STPM dan sebagainya. Kerana bila kita lihat soalan-soalan SPM baru ni pun contohnya soalan ujian kemahiran lisan dan mendengar telah menggunakan kerangka standard bahasa Melayu sebagai asas ataupun rujukan untuk membina soalan-soalan yang telah dibina oleh Majlis Perpiksaan Malaysia dan Lembaga Perpiksaan Malaysia. Jadi tidak hairanlah jika kerangka standard bahasa Melayu ini akan menjadi satu sandaran utama ataupun satu pusat rujukan bagi bahasa Melayu untuk menghasilkan soalan-soalan ataupun menghasilkan item-item kemahiran menulis, kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur untuk kepentingan institusi di sekolah maupun di luar daripada kementerian, di polis ataupun bomba ataupun pejabat-pejabat kerajaan yang inginkan kerangka standard bahasa Melayu sebagai rujukan ataupun sandaran untuk menghasilkan
soalan-soalan ataupun item-item yang mereka nak bina. Itu dari segi boleh guna ataupun dari segi kesignifikan kerangka standard bahasa Melayu kepada masyarakat, terutamanya kepada pengguna bahasa Melayu. Baik, kita masih lagi ada masa ni, ya. Jadi saya beri peluanglah kepada penonton-penonton, ya, yang masih ada dalam talian ni untuk mengemukakan soalan, ya. Sebab tadi kalau tengok daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Azhar tadi, ya, kita pun di peringkat sekolah kita dah boleh guna, dan dari segi potensinya amat besar tadi, ya. Melibatkan penjawat awal, pengguna-pengguna bahasa Melayu tu, ya. Dan juga bukan saja di peringkat kita, ya, di peringkat siapa saja, ya, di seluruh dunia, ya, yang terlibat menggunakan bahasa Melayu boleh menggunakan kerangka ni, ya. Jadi sementara kita ada pakar di sini ni, ya, gunakan peluang ni lah, ya. Kalau nak tanya apa soal kekeliruan ataupun masih lagi tak jelas sebenarnya apa dia KSPM, biasa KBSM, ya. Jangan keliru, KBSM tu lain, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Ini KSBM, Kerangka Standard Bahasa Melayu. Ya, satu lagi inisiatif penting sekarang ni, ya. Jadi silalah, ya, kalau ada apa-apa nak kurang jelas lagi, ya, boleh tunjuk tanya pada Dr. Azhar. Ataupun sementara itu Dr. Azhar, kalau ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan berkaitan dengan kemahiran menulis ni, ya, berdasarkan KSBM ni ataupun kerangka standard bahasa Melayu ni, bolehlah dikongsikan lagi, ya. Okey, saya nampak macam soalan tu dah tak ada soalan daripada penonton-penonton. Mungkin mereka dah dapat pick up apa yang dikongsikan, ya. Ataupun nanti bolehlah kalau nak lihat lagi video kita punya session ini, pada CDL link, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam ni, saya serahkan sekali lagi kepada Dr. Azhar untuk membuat sedikit rumusan, ya. Rumusan. Sebelum tu saya nak maklumkan di sini, ya, pada ruangan chat kita tu ada link, ya, link untuk kita isikan bagi isikan kehadiran kita, ya. Ini penting untuk ECJ, ya. Jadi sementara itu bolehlah Dr. Azhar untuk membuat sikit rumusan, ya. Baik, kepada semua pendengar, penonton, bahawa, ya, supaya membaca ataupun mengambil tahu bahawa kita dalam Malaysia ini telah pun ada satu kerangka standard bahasa Melayu yang telah pun dibina dan telah menjadi rujukan untuk mengukur kemahiran ataupun kecekapan berbahasa pengguna bahasa Melayu, tak kiralah yang dari segi pengguna jati dan bukan jati. Okay? Sebab dengan kerangka standard bahasa Melayu inilah boleh dijadikan asas ataupun ukuran untuk mengukur kecekapan berbahasa seorang. Kalaulah saya nak ukur kecekapan saya dari segi menulis, kecekapan saya dari segi kemahiran saya dari segi membaca, mendengar dan bertutur, maka kita boleh gunakan kerangka standard bahasa Melayu sebagai satu rujukan untuk kita bina ataupun membina item-item yang soalan untuk kita mengukur kemahiran-kemahiran yang kita nak ukur. Contohnya kalau Dr. Hadi nak tahu bahawa kemahiran mendengar dia, okay, Dr. Hadi macam mana, boleh guna. Okay? Boleh ambil soalan-soalan daripada kerangka standard bahasa Melayu yang kita boleh bangunkan untuk dijadikan sebagai satu penilaian untuk mengukur tahap kompetensi kemahiran berbahasa seseorang. Begitu juga pada peringkat jabatan, okay, jabatan kerajaan ataupun jabatan bukan kerajaan,
boleh guna kerangka standard bahasa Melayu, boleh jumpa pakar-pakar daripada kerangka standard bahasa Melayu untuk memberi penerangan ataupun memberi pertolongan pada bidang masing-masing, ataupun katalah polis nak uji kemahiran bahasa peringkat pegawai-pegawainya, boleh guna kerangka standard bahasa Melayu, dan kita boleh sarankan bahawa kerangka standard bahasa Melayu adalah satu kerangka yang boleh dijadikan rujukan dan boleh dijadikan sandaran untuk menghasilkan item-item dalam menguji kecekapan berbahasa seseorang. Jadi itu saja dari saya. Yang baik itu dari Allah, yang terbaik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Dr. Azhar bin Ibrahim di atas perkongsian yang cukup menarik. Pada saya perkongsian yang amat bernilai pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Azhar tadi. Jadi saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita slot CDL hands-on online kluster IPG pada malam ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Azhar yang sudi berkongsi maklumat berkaitan KSPM pada malam ini, dan kalau ada ruang dan peluang nanti saya cadang nak jemput lagi ni Dr. Azhar ni untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang KSPM pada pertemuan-pertemuan slot yang akan datang. Boleh ke ni Doktor? Baik, apa nama ni, kita tangguh dulu perbincangan kita. Kita akan bersiaran lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan insyaAllah. Jadi jemput kita sama-sama menyertai CDL hands-on online cluster IPG yang diadakan pada setiap petang Jumaat malam Sabtu pukul 8:20 hingga 9:30 malam. Jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.